Assalamualaikum and hi. Saya ialah Syam Syahidah binti Samsul, boleh panggil saya Syam, dan saya daripada Sea Turtle Research Unit. Okey, pada petang ni sebab pun kita pun dah petang kan, jadi saya rasa untuk sesi yang sharing session bersama dengan penyelidikan see-through ni kita santai-santai je lah ya. So, first and foremost saya akan explain lah apa itu see-through, Sea Turtle Research Unit, sebab dekat dalam UMT tadi adik-adik semua dah pun berjumpa dengan fakulti-fakulti, dah juga jumpa berkenaan dengan geng, boleh kira macam geng penyelidikan lain lah yang dekat UMT. Contoh macam semalam pasal belangkas, pagi tadi pula pasal kuda laut. So sekarang ni kita jumpa haiwan marine lain pula yang famous jugalah kan. Tak ada juga kan, famous betul tak? Famous dekat Terengganu, which is penyu. Okay, so kita akan tanpa kita melengahkan masa lagi lah kan. So sebelum saya start berkaitan dengan Sea Turtle Research Unit, saya nak mengucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada pihak penganjur, which is Pusat Asasi STEM. Terima kasih banyak. Okay, adik-adik kita chillax je, santai-santai je. Okay, first and foremost pasal Sea Turtle Research Unit. Okay, so Sea Turtle Research Unit ini ada dekat UST Malaysia Terengganu sejak 1984. Adik-adik dah lahir belum? Saya pun belum lahir lagi. Okay, so Sea Turtle Research Unit ini ialah unit di bawah Institute of Oceanography and Environment, ataupun nama Melayu dia Institute Sekitaran INOS, Institute Oceanography dan Sekitaran INOS ya. Okay, so yang ini kita fokuskan kepada haiwan which is nama pun sea turtle, so penyu lah. So dekat Terengganu ni famous dengan penyu, dulu famous dengan penyu, siapa adik tahu? Leatherback, betul. So sekarang ni kalau nak tahu lebih lanjut apa jadi kat leatherback ni, nanti kita tunggu kejap lagi sesi yang terus lambat sikit. Okey, sebab sesi ni ialah sesi pengenalan dulu. Sabar Okey, sekarang ni kita pergi ke seterusnya, which is kita jumpa loh dengan tim see-through. So macam adik-adik yang boleh nampak dekat skrin tu, kita ada team leader kita ataupun lebih dikenali sebagai kami gurau-gurau lah dekat dia, which is Abang Anwar Zain see-through, which is kita punya ketua Dr. Muhammad Uzair Rusli. And then macam saya sendiri ialah scientific coordinator. Lepas tu ada juga kita orang ada Turtle Sanctuary di Pulau Redang yang diketuai oleh Abang Man dan juga Abang P. Mereka berdua ini ialah orang kampung Pulau Redang sendiri. Lepas tu yang member-member lain juga merupakan sebenarnya student UMT lah, boleh dikirakan sebagai alumni untuk undergraduate di UMT. Okey, kemudian kita yang ini saya nak cerita sikit lah. Contoh macam kita kalau nak buat rumah kan kena ada tiang, betul tak? So tiang untuk see-through ni ada 3. So yang pertama punya ialah research, penyelidikan. So dulu penyelidikan hanya fokuskan kepada biologi penyu. Dan sekarang ni atas inisiatif dan juga semangat daripada Dr. Uzair kita tu, dia nak bawa lagi ramai. Sebab tadi adik-adik pun dah berjumpa dengan pelbagai fakulti, pelbagai geng penyelidikan. So sekarang ni kita nak move forward dengan penyelidikan, which is kita banyakkan lagi cabang. Macam bila kita buka payung, kita nak pergi ke cabang lain kan, macam tu. So macam pertama, which is selain daripada biologi sahaja, kita mula berjinak dengan bahagian information technology, which is bioinformatik, macam tu lah. Lepas tu pasal-pasal macam technical stuff macam tu lah kan. Kalau macam saya biologi lah. Kalau saya tiba-tiba nak bawa saya pergi ke tempat yang untuk buat database ke apa ke, memang saya tak tahulah kan. So kat situ kita boleh nampak ada kerugian kat situ kalau kita asyik fokus pada biologi saja. Sebab tu kita kena berkawan dengan orang yang berbagai bidang. Matlamat utama dia hanyalah untuk menyelamatkan penyu kita. Selain daripada itu ada juga human ecology and also mathematics dengan socio-economic. So daripada 5 cabang ni kita cuba untuk menyelamatkan kita punya penyu yang ada di Terengganu dan kalau boleh di Malaysia lah. Okey, selain daripada itu, contoh macam yang saya cakap tadi tu, which is 5 cabang ni, kita for now kita dah berkenalan lah dengan researcher ataupun para penyelidik yang ada di contoh macam FSSM, Fakulti Sains Sekitaran Marine. Lepas tu ada juga daripada FPSM, ada juga daripada Fakulti FTKKI juga pun ada. So selain daripada kita, ingatkan kita internal sahaja, tapi bukan. Kita pun pergi ke luar negara. So kita ada invite juga, contoh macam daripada Australia, daripada Jepun, daripada Taiwan juga. So banyak sebenarnya. Kalau orang fikir macam, oh UMT, kadang-kadang macam waktu saya awal-awal nak masuk degree dekat UMT ni dulu,
Saya fikir macam UMT, tak pernah dengar lah UMT ni. Macam tu. Sebab saya orang Selangor. So macam bila cakap pasal Terengganu ni, orang fikir Kopok Leko je lah kan. Tapi bila cakap Universiti Malaysia Terengganu, saya mula macam adalah sangsi sikit. Tapi bila dah masuk kat sini, Alhamdulillah rezeki saya berpanjangan dekat sini. Sebab tu saya dekat sini. Macam itulah kan, selingkan sikit Okey, kemudian selain daripada research, tiang yang kedua ialah berkaitan dengan konservasi. Sudah tentu kita akan buat pasal konservasi penyu. Yang konservasi penyu ini, kita ada satu turtle sanctuary yang saya mention just now, which is dekat Pulau Redang. So sanctuary ni memang dia khaskan dia memang di bawah UMT, di bawah jagaan See-Through. So kat situ sejak 1993 lagi kita orang dah start kumpul data. Kita orang ada satu program which is volunteer program, di mana ahli-ahli di mana sukarelawan datang ke kita orang punya turtle sanctuary bersama dengan researcher dan juga budak-budak pelajar-pelajar undergraduate, postgraduate untuk datang turut serta untuk membantu menjaga penyu ni lah, which is kalau adik-adik boleh tengok dekat data sini sejak 1993 sampai 2021. Adik boleh nampak trend kat situ kan. Kalau nak tahu trend tu apa maksud trend tu, boleh kat komen situ tanya apa benda yang adik nak tanya sebenarnya. Macam tu. Sebab kalau nak explain lagi lebih nanti tak cukup pula masa. So tapi daripada yang bar graph ni adik boleh tengok yang paling peak which is tahun 2016. So tahun 2016 ni kita orang time tu ingatkan inilah paling tinggi jumlah sarang yang ada dekat kita orang punya pantai. Bayangkan pantai kita orang tu 350 meter sahaja, tapi boleh menampung lebih daripada 1,400 sarang penyu. Okey, sarang telur penyu. Tapi pada tahun 2020, kami ingatkan itu yang paling tinggi. Rupa-rupanya 2021 yang paling tinggi dengan jumlah 1,825 sarang telur penyu. So cuba bayangkan, waktu itu kami fikir macam, apa sebab dia? Kalau kita nak terus cakap, ini semua sebab COVID, sebab tak ada orang boleh datang. Tapi kita kena ingat, kita tak boleh tengok pada satu pandangan je. Kita tak boleh tengok pada satu window je. So kita sebagai penyelidik di sini, kita akan cuba tengok daripada bahagian-bahagian lain. Contoh macam apa yang Dr. Uzi pernah bagi tahu kepada kami semua, which is ini juga ada berkaitan dengan efek monsun El Nina dengan El Nino. La Nina dengan El Nino, maaf Okey. Sebab saya bukan bahagian fizikal, so saya mau kepada biological, insya-Allah betul. Okey, selain daripada tu disebabkan ada conservation, of course kita pun nak give back to the society lah, which is kita pun ada tiang yang seterusnya, tiang terakhir which is outreach program. So dekat sini macam saya mention just now is the volunteer program. So volunteer program ni sekarang ni terbuka dah, which is daripada bulan April